Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita teruskan kelas panjang kita, dan saya minta maaf kerana minggu lepas tak dapat datang. Jadi maafkanlah takkan nak marah agak. Bukan paksa pun, tapi ialah minta maaf banyak. Manusia masih lagi berkesilapan dan makan sukati. Jadi itulah. Baik, perkataan sekalipun kita hari tu dah sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 20 sampai 22. Kita baca sampai 22. Sebenarnya kita kena baca depan sikit lagi. Di mana dalam ayat berkenaan kita ambil itu, kita baca berkenaan dengan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita baca sampai situ kan. Jadi insya-Allah hari ni kita sambung bacaan dan kemudian kita sambung pula tafsiran, kerana sebenarnya dia akan cantum dengan ayat yang sebelumnya. Baik, ikut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Baik. Dua ayat kita ambil. Baik, Ustaz pergi surat yang kita baca. Sambungan Baik, jadi hari tu pengarang buku kita dia kata selepas mana Allah Taala terangkan berkenaan dengan tajuk keadaan manusia terhadap hidayah Al-Quran. Keadaan manusia terhadap hidayah Al-Quran, mana start daripada ayat yang pertama sampai ke 20, ayat yang ke 20 ia merangkumi berkenaan dengan Al-Quran itu sebagai hidayah untuk manusia, dan kedudukan manusia bila berhadapan dengan Al-Quran, sama ada jadi mukmin, yang bertakwa, atau orang-orang yang kafir atau orang munafik. Dan munafik itulah diterangkan jenis-jenis munafik. Yang ada munafik yang munafik tulen, kan, yang mana Allah Taala bayangkan mereka ni dengan golongan yang nyalakan api. Dibayangkan, gambarkan seorang lelaki datang nyalakan api untuk terangkan orang ramai, kemudian datang Allah Taala hilangkan api berkenaan, lalu semua gelap, tak nampak apa. Maka macam tu, macam Rasulullah SAW datang bawa hidayah kepada mereka, kemudian mereka tak nampak langsung apa kebaikan di situ. Ini kumpulan pertama yang langsung tak ada rasa kebaikan langsung berkenaan dengan hidayah yang datang. Satu lagi kumpulan yang sekejap dia nampak hidayah itu bagus, sekejap dia nampak ia adalah benda yang membahayakan mereka, tutup telinga tak nak dengar, tapi cahaya tu dia nak, dia berjalan. Lepas tu bila hilang cahaya, kilat petir tadi, dia akan berhenti balik. Buruh bunyi, dia takut, tapi cahaya datang, dia berjalan. Jadi itu keadaan maksud dia, hati yang muzabzab, yang dalam hati dia nifak ada, iman ada. Nifak ada, iman ada. Jadi dengan sebab itu kita kata pembahasan berkenaan dengan tajuk hidayah Allah Taala ni, Allah Taala terangkan
Jadi kita kata dan apa, lepas daripada masuk situ, Allah Ta'ala masuk pada tajuk berkenaan dengan dengan tajuk untuk bawa manusia ni kepada khilafah. Yang mana bermula dengan Allah Ta'ala suruh manusia ni supaya apa? Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mereka bertakwa. Dan kita bincang tu, kita baca bahawa tiga tuntutan. Mana dalam mereka beriman Allah Ta'ala tak menyebutkan suatu benda pun, dan tidak beriman dengan Quran Karim yang turun pada nabinya. Itu ayat kita baca tadi. Dan juga kemudian hendaklah mereka rasa gerun terhadap hukuman Allah Ta'ala sebagai luas ganjaran dia. Pasal lepas ayat tu wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat, itu untuk orang beriman. Tapi dalam masa sama balasan neraka tu yang Allah Ta'ala sebut bahan bakar dia manusia dan batu-batan tu, itu sebagai menggerunkan manusia terhadap perkara berkenaan. Dan kita bincang tu, kita kata ini rukun akidah Islam, bermula dengan beriman Allah Ta'ala, ia permulaan, dan dikhatamkan dengannya. Penghujung lepas beriman Allah Ta'ala, ia adalah beriman hari akhirat. Itu Allah Ta'ala datangkan dengan cerita tentang hari akhirat. Setiap kali mana datang penjelasan. Dan kemudian datang pertengahannya di antara kitab dengan akhirat tu, datang berkenaan dengan tajuk Rasul yang bawa manusia ni berkenaan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan kita baca itu, kita kata Allah Ta'ala ayat-ayat berkenaan memerintahkan manusia agar menyembah Tuhan mereka yang mengasuh mereka daripada di atas hidangan kemurahannya Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat berkenaan menjelaskan perkara yang mewajibkan kelayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala suruh manusia sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut kenapa dia patut disembah. Seperti dia kata alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian alladzi ja'alakumul arda firasya, diterangkan sifat dia, apa yang dia ada, yang menjadikan semua sekali manusia ni layak mesti menyembah hanya dia, bukan yang lain. Ini kita kata yang kita baca dalam ayat perenggan itu. Baik. Dan bumi pun macam tu juga, dia kata kemudian ayat berkenaan. Okey, perenggan kedua, muka surat yang ke-54, perenggan kedua tu kita mula ni. Baik. Mana allazi ja'alakumul arda firasya. Baik, setelah mana dia berkata pengarang buku kita hafizahumullah, setelah mana dia itu Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan penciptaan bumi yang ia adalah paling hampir kepada manusia. Bumi ni adalah benda yang paling hampir pada kita lah. Mana ada benda lain yang jauh dari kita, matahari, bulan jauh dari kita, bintang-bintang, planet dan sebagainya jauh. Tapi bumi paling dekat. Okey? Setelah Allah Ta'ala sebut tentang bumi, dia kata allazi ja'alakumul arda firasya. Kemudian dia menyatakan penciptaan langit yang ia adalah seperti atap binaan untuk bumi. Dan nota kaki bawah tu banyak bincangkan. Macam kita kata berkenaan kerak bumi tu kan sejuk gambar kan. Mana dan lapisan atmosfera bumi pun kita kata sebagai sebagai binaan yang macam atap pada bumi. Okey? Macam Allah sebut dalam berfirman Allah Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alna as-samaa saqfan mahfudha. Dia akan menjadikan langit itu sebagai atap yang melindungi. Mana kita nampak langit tu kosong, sebenarnya nampak macam kepala kita tembus, tapi sebenarnya ia ada medan magnet. Kita ada dua benda. Satu, pemeliharaan bumi ini dengan dengan medan magnet. Satu lagi dengan lapisan udara. Medan magnet tu dia kan bila orang kata pergi ke kutub utara nampak aurora dan sebagainya kan. Debu angkasa lepas melintas bumi, tapi deflect dengan sebab adanya medan magnet yang ada di keliling bumi ni. Mana dia akan sentiasa teralih, tak pernah masuk dalam. Mana pertama itu, yang tu kita tengok meteorite kan, dia lintas nampak meteor shower, tapi kita lintas masuk dalam bumi. Kalau lintas masuk dalam bumi, tiap hari jenuh. Nak keluar jalan raya hari ni tunjukkan cuaca. Ada meteorite jatuh tak? Kita bincang hujan ada, bintang atas lagi tak boleh. Jadi kenapa? Sebab bila dah ada medan magnet, dan medan magnet dalam bumi ni dia ada dia berikan gambaran dia. Kalau kita tengoklah gambaran pasal dia ada stages mana jadi dulu. Kalau dalam gambar rajah macam tunjuk gambar ya. Bukan ni kot lah ni ya. Ni kot. Dalam ni kot, tapi saya tak ingat gambar dia macam tu. Sekejap Dia ada stages yang dia tunjukkan macam mana tau. Macam mana bumi ni punya sini kot. Bukan. Ni manusia. Sekejap. Ni kot. Pun bukan juga. Sekejap. Ada
Ada gambar raja tunjukkan macam mana peringkat-peringkat. Ni sini. Okey. Tengok dua gambar raja dua gambar yang tunjuk sini. Yang ini, okey, yang ini dengan yang ini. Dia yang ini lah kita tak ni sangatlah, kita penggunaan asal kita tak tahu dan sebagainya. Dan macam mana dia kata Big Bang, kemudian star formation, kemudian supernova explosion, kemudian apa dia kata solar nebula condense Kemudian yang kita nak tengok kat sini, yang mana ketika mana mula bumi ni tercipta, dia actually asal dia macam bulan lah, tanpa komposisi. Mana kalau kita dengan bulan di sebelah-sebelah kan, bulan dia tak ada teras besi yang besar macam kita. Dan sebab itu kita bulan tidak ada graviti yang seberat bumi. Kita ni ada teras besi. Yang teras besi kita sentiasa bergerak. Yang dia core tu kan, lepas dia kata Earth formation core, dia benda tu dia berkumpul kat dasar bumi. Kemudian dia buat inilah yang kita kata inner core, outer core. Dan kemudian benda tu menyebabkan pusingan berlaku. Dan itu menyebabkan kita ada graviti. Graviti kita ni sebab benda tu, sebab pergerakan pergeseran pusingan di antara teras besi yang beku dengan teras yang cair. Dan benda ni berterusan. Dan kalau dia kata berhenti je benda ni, kita akan hilang graviti. Dulu tak pernah membayangkan graviti boleh hilang. Sekarang ni orang buat filem, graviti akan hilang. Kan di televisyen apa dia orang buat, apa benda tak? Jadi graviti hilang. Graviti hilang ni actually benda benar. Cuma masalahnya orang ramai tak tahu. Bila kajian dikaji, memang boleh hilang. Sebab kita punya bumi ni ada teras core dia. Ada teras beku, teras cair. Teras yang beku ni dia akan sentiasa membesar. Dan in the end, satu peringkat nanti dia akan penuh dan dia takkan lagi mempunyai graviti yang macam kita ada. Bila ada graviti ni, barulah ada lapisan udara. Faham tak? Tak ada graviti, macam mana udara nak lekat kat bumi ni? Dia akan terus terbang. Dan air pun tak boleh simpan. Itu sebab kenapa dia kata lepas core bumi dibentuk, barulah lepas tu ocean and atmosphere form. Faham tak? Dia tak boleh tiba-tiba ada je. Dia masih ada peringkat-peringkat dia. Stages tadi yang kita katakan Allah Ta'ala jadikan untuk bumi ni, kita kata bumi kita ni dua. Satu bila ada medan magnet tadi, dia ada besi tadi, dia ada medan magnet kutub utara, kutub selatan. Dia panggil Van Allen belt. Sebenarnya bukan Van Allen, tapi pasal orang menemui nama dia Van Allen, maka dia panggil Van Allen belt. Mana bukan tali pinggang, panggil apa? Saya tu pun payah pasal dia kata Van Allen belt. Dia kalau dia form atas dan bawah. Bila apa-apa datang ke bumi, dia akan deflect. Itu satu. Penjagaan bumi ni, atap kita kata langit di atas kita ni ada dua penjagaan. The second one is actually lapisan udara. Lapisan udara atas kita ni, apa-apa masuk dia akan bakar. Apa-apa masuk dia akan bakar dulu. Kalau orang kata meteorit jatuh ke, dia akan bakar sampai sekali kecil je. Yang mana kita terpelihara, nampak terbuka tapi terpelihara. Dan samping pula lapisan udara kita ni juga menangkis cahaya matahari yang cahaya-cahaya berbahaya daripada langit, sinaran ultraviolet, sinaran X-ray, gelombang radio dan sebagainya disekat daripada masuk. Yang kita kata, yang kita sebut ada ozon lubang lah dan sebagainya kan. Okey, dengan sini maksud dia kalau dia kata benda tu berlaku, maksud dia kerak bumi lapisan udara bumi kita ni itu adalah asalnya atap. Dia melindungi kita, tapi kita tak perasan. Kita tengok benda terbuka, kita ingat benda tak ada. Faham tak? Jadi secara asasnya Allah Ta'ala kata allazi ja'alakumul arda firasyan was samaa binaa, dan langit sebagai binaan. Selain daripada apa yang di atas tu, di atas bumi kita sendiri pun dekat dengan kita, benda tanah dan apa atas kita. Ini juga adalah binaan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya kita baca tadi, wa ja'alna as-samaa saqfan mahfudha, dan kami jadikan langit tu sebagai atap yang melindungi. Okey? Mana langit ni dia kata bawah tu sebenarnya baca kemudian dia ada bawa nota kaki panjang nak baca pun. Okey? Jadi dia kata langit ni dia kata terbina rapi. Darinya awan turun air yang diberkati yang akan keluar dengannya pelbagai hasil-hasil sebagaimana disebut Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat sebagai rezeki untuk sekalian hamba dan kehidupan untuk seluruh negeri. Allah nyatakan wasama binaa wa anzala minas samaa'i maa'a, dan diturunkan untuk daripada langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dikeluarkan dengan air berkenaan segala buah-buahan untuk rezeki untuk kamu, sebagai rezeki untuk kamu. Okey. Maksudnya dia baca Allah Ta'ala nyatakan surah Abasa, Allah Ta'ala nyatakan itu dia kata sungguhnya kami telah mencurahkan hujan. Dia kata itu Qutilal insanu akfarah min asyin khalaqa min fatna khalaqahu faqadara thumma sabiya sarah thumma falyanzuril insanu ila ta'amih
hendaklah manusia lihat kepada makanan yang dia makan. Anna sawabnal ma'a sabba, bahawa kami telah mencurahkan air hujan mencurah. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi ini dengan belahan sesuai. Maksudnya bila hujan turun, bumi pun mula merekah, dia mula longgar. Dia kata syaqaqna al-syaqqa fa ambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan dengan hujan tadi habba, biji-bijian, wa inaban wa qadba, dan inab anggur dan juga qadba, sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, dan juga zaitun serta pokok tamar, wa hadaika ghulba, dan juga taman-taman yang hijau bersubur, wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan dan juga macam-macam rumput-rumput, mata'an lakum wa li an'amikum, untuk kegunaan kamu dan ternakan kamu. Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berikan gambaran yang sama dekat situ, macam dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala ungkit. Mengungkit Allah Ta'ala pada kita ni adalah layak. Pasal memang dia tidak bergantung pada siapa. Adapun kita bila nak ungkit pada orang, kita tak boleh tak layak. Sebab apa? Ungkitan kita tu bergantung pada apa? Rahmat Allah Ta'ala dan apa Allah Ta'ala buka untuk kita. So jadi tak layak untuk seorang manusia tu berlagak ataupun meminta mengungkit. Bahkan batal. Seseorang itu kalau dia kata dia bersedekah dan sebagainya, dia ungkit balik je, batal sedekah berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai umat iman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, yang kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan juga menyakiti, atau beri lepas tu kemudian cakap pula ni malas dan sebagainya, jangan. Okey, batal. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia mengungkit dan kata kamu kena sembah aku kerana satu, aku jadikan kamu, aku jadikan orang sebelum kamu. Dua, bumi ni aku jadikan untuk kamu sebagai hamparan. Tiga, langit aku jadikan untuk kamu sebagai binaan, menatap. Kemudian empat, dan Allah kata kami turunkan hujan daripada langit, dan dengan hujan tadi kami keluarkan macam-macam buah-buahan untuk kamu sebagai rezeki. Mana Allah Ta'ala nyatakan apa tu? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kamu jadikan untuk Allah Ta'ala sebarang sekutu sedangkan kamu mengetahui. Sesiapa yang ini adalah kerja-kerjanya, mana apa yang kita lihat tadi itu kerja dia, serta ini yang apa kita lihat tadi, mana pengurusan alam ini adalah buatan dan pengurusannya, maka dia adalah patut untuk ditunggalkan bersendirian untuk ibadah. Mana penyembahan hanya layak bagi dia, tidak ada yang lain. Tak boleh kita duakan dia. Dengan selayaknya lah yang menjadikan kita, jadikan bumi ini, jadikan langit ini, keluarkan rezeki berterusan untuk kita, tak layak untuk dia diduakan. Itu maksud dia. Tidak layak bagi seorang yang berakal untuknya, yang berakal untuk menjadikan bagi Allah Ta'ala serupa dan sekutu, mana yang sama setara dengan Allah Ta'ala ataupun sekutu yang associate dengan Allah Ta'ala, yang disembah ditaati selain daripadanya dan Allah Ta'ala, serta untuk dia iktikadkan bahawa ia memanfaatkannya atau mudaratkannya. Mana beri manfaat mudarat tak boleh. Anything else, mana kita kata memberi manfaat, memberi mudarat, tak boleh, melainkan Allah Ta'ala sahaja, kerana dia menjadikan kita, dia mengatur segala-galanya bagi kita. Bila kita kata ada sahaja satu benda lain selain Allah Ta'ala memudaratkan, memanfaatkan, maka dia masalah. Dia kena faham benda yang fizikal dia, contoh macam pensel ni tajam, kan ni physically dia memudaratkan, Allah Ta'ala jadikan ini hukum yang dijadikan. Mana pisau tajam memotong, itu hukum yang Allah Ta'ala jadikan. Mana benda tu balik pada Allah Ta'ala punya aturan. Macam oksigen tak ada, tuan-tuan mati, saya mati, kan kita kata 20% udara ni adalah oksigen. Tapi lah dengan kita ada kipas, keluarkan aircon dan sebagainya, kita boleh bernafas lagi. Kalau kita tutup bilik ni, kan, tak bagi dua masuk, habis. Kan? Mana benda berkenaan Allah Ta'ala jadikan sebagai aturan. Api membakar. Dan kita salah faham bahawa kita kata, bila ustaz, macam mana pula ustaz kata tak boleh memudaratkan? Tapi itu hukum Allah Ta'ala jadikan pada alam ini. Mana air ni tak ada, kita mati. Kan kita tak ada air, kita minum, mati. Dan kita dengan manusia dalam air tak boleh bernafas. Pun sama, kecil-kecil dulu, time dalam perut boleh. Lepas dah besar tak boleh dah. Itu aturan Allah Ta'ala, tak boleh kita kata tidak. Dan yang menjadikan aturan tadi dia, bukan kita. Maka dengan sebab itu kita kata yang ini kita terima. Tapi selain itu, contoh macam benda gaib, macam kan, pegang pensel ni jadi pandai. Tak ada question kan, macam kenapa jadi pandai? Sebab Ustaz Adli cakap kat sini, lepas tu ada ustaz lain pegang kat sini. Tak boleh. Anything associate macam tu salah. Tak boleh sekali-kali kita terima sebarang benda yang tidak ada kaitan. Mana jadi ini hukum Allah. Kenapa? Tajam sebab apa? Kita boleh bincangkan secara detail. Macam Panadol makan, kan, jadi hilang sakit, pun boleh bincang secara detail pada drugs yang ada, dadah yang ada dalam Panadol tadi. Tapi untuk tiba-tiba pegang benda ni jadi pandai, pegang sini jadi sihat, pegang sekian, minta maaf, di situ tak boleh. Pasal manfaat dan mudarat tak ada melainkan daripada Allah Ta'ala sahaja. Tak ada melainkan daripada Allah Ta'ala sahaja. Sedangkan dia, manusia ni, tak boleh iktikadkan manfaat mudarat pada benda yang lain, sedangkan dia mengetahui bahawa tidak wajar
bahawa ia tidak wajar menjadi setara kepada Allah Ta'ala. Mana jadi setara atau sebaris dengan Allah Ta'ala dan memberi manfaat mudarat kepada manusia. Apatah lagi benda ni kalau berhala ataupun tempat-tempat tentu wali dan sebagainya, tak boleh. Memang kita kata, tapi jangan cakap banyak, nanti kau ada dia macam tu kan. Tulah nanti. Kan dulu orang kata jangan cakap tulah kan. Kufur Allah Ta'ala, tak ada benda kena pun. Dengan manusia tiba-tiba takut. Kenapa? Tulah main-main. Cakap-cakap macam ni anak raja tu. Kan orang Melayu kita ada kepercayaannya tu, contohnya lah. Kan jangan cakap bukan nanti kan tulah dengan raja. Sebab tulah dengan Allah Ta'ala tak pernah. Kan? Mana itu masalah dia. Pasal manusia yang salah faham. Bahawa yang memberikan manfaat mudarat adalah Allah Ta'ala, bukannya yang lain. Okey? Berkata Mujahid bin Jabr, anak murid kepada para sahabat dalam tafsir Dia actually jadi kalau belajar tafsir ini kita dapat dengar nama seperti Mujahid bin Jabr, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Qatadah. Kemudian Qatadah ni anak murid kepada Ibnu Mas'ud. Contoh macam Mujahid ni anak murid Ibnu Abbas. Ada Tawus bin Kaisan, anak murid Ibnu Abbas. Jadi ada orang-orang yang terkenal sebagai orang yang mengambil ilmu tentang tafsir Quran daripada para sahabat. So kita refer pada mereka. Kena refer pada mereka. Jadi berkata Mujahid, mana maksud dia wa antum dia kata fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan Allah Ta'ala sebarang sekutu sedangkan kamu mengetahui. Maksud dia sedangkan kamu tahu bahawa dia ada Tuhan yang satu dalam Taurat dan Injil. Ini bagi merujuk kepada kepada orang-orang yang berpendapat bahawa ayat ni awal-awal ni dituju kepada kepada orang-orang ahli kitab. Jadi dua kena semua. Ahli kitab atau bukan ahli kitab. Bukan ahli kitab pun sebenarnya dia faham benda yang sama. Bahawa tak ada Tuhan lain menjadikan alam ni kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Macam bila kita lihat orang-orang bukan Islam sembah patung dan sebagainya. Most yang saya sendiri faham, saya jumpa sendiri yang orang Cina ke, dia sembah tu bukan dia kata benda tu cipta alam. Contoh macam orang Cina, dia ada patung rupa macam ni, pakai janggut, yang ni ada pakai baju warna sekian kan. Bila tanya balik, dia kata itu bukan Tuhan. Dia kata itu orang atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Dia tak sebut wali, tapi dia kata baik dengan Tuhan je. Sampai kata Tuhan ambil jadi tinggal di kayangan, macam tu. Jadi kami minta pada mereka bagi tahu Tuhan. Perantara lah macam orang Melayu kita. Kadang-kadang ada pergi kubur, nakkan anak sihat sembuh kan, pergi kubur wali, Habib Noh ke kan, Habib tak kira Habib apalah kan. Dekat Malaysia ni itu keadaan yang kita kata zaman dahulu kita buat. Datuk Keramat, kat sana Datuk Keramat tu ada kubur sebenarnya. Dulu lah, sekarang orang tak pergi dah kubur tu. Mana maksud dia benda-benda berkenaan kita kata diasosiate dengan Allah Ta'ala dalam masalah pemberian. Sedangkan kita tahu bahawa tak boleh tidak, hanya Tuhan Allah Ta'ala saja yang memberikan mudarat dan manfaat. Yang menjadikan kita adalah Allah Ta'ala. Tak ada siapa kongsi. Ketika pembentukan kita dan perut ibu kita, tak ada siapa kongsi bersama Allah Ta'ala. Contoh macam Allah Ta'ala buat sekian, dia kongsi, aku tolong benda ni, aku bagi benda ni. Tak ada. Anak tu jadi dalam perut seorang ibu, anak tu terbentuk tanpa perlu untuk siapa-siapa mencampur. Tapi tiba-tiba bila dah keluar bayi tadi, semua orang pula, semua benda bercampur bersama-sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri sekian, dia beri sekian juga. Tak boleh. Tapi lah benda berkenaan. Bila walaupun di sini Ibnu Mujahid bin Jabr, dia kata ini, dia kata bahawa sedang kamu tahu dia Tuhan yang sama dalam Taurat dan Injil, Tuhan yang satu dalam Taurat dan Injil. Ini bagi orang-orang yang ahli kitab. Bagi orang bukan ahli kitab sekalipun, mereka faham benda yang sama. Pasal tidak ada Tuhan yang lain mencipta alam ini, menjadikan manusia. Pasal jadi dewa yang disembah pun jadi dengan dilahirkan rupa makhluk dan sebagainya, mati pula tu. Kan dewa-dewa berkenaan mati. So kita masih disembah oleh orang Cina, contoh macam satu yang yang misai tu kan. Salah seorang itu dewa, asalnya bukan dewa perang. Dan satu sejarah pembentukan negara Cina kan, salah seorang panglima perang dia dianggap sebagai invisible. Payah nak bunuh. Sehingga last sekali dibunuh oleh kawan dia sendiri, baru mati. Bila matilah, diorang potong kepala, asingkan badan dengan kepala, takut hidup balik. Ini tak nama dia saya tak ingat. Tapi memang actually orang tu hidup. Orang tu hidup. Ada kehidupan dia, kemudian kerana kehebatan dia dianggap sebagai Tuhan. Macam itulah. Dari Hinduism dan sebagainya sama je. Dia termasuk dalam Christianity, bila mengagungkan Isa AS. Isa tak pernah kata dia Tuhan. Dia tak pernah kata sembahlah aku. Tak pernah. I'm God, worship me. Tak pernah dia cakap. Itu wording yang kita kata yang macam Ahmad Didat, kalau dia kata para ilmuwan Bible dia kalangan umat Islam ni, dia cabar orang non muslim yang agama Kristian, bagi kata bawa satu word lah, yang kat situ kata Isa kata aku Tuhan, sembah aku, datangkan. Tak ada satu pun.
Tapi dia kata mestilah meaning dia kita faham macam tu. Tak boleh macam tu, kan? Meaning tak semestinya tu. Jadi kita pasal dalam kitab Taurat atau Injil, lafaz-lafaz yang yang berbentuk metafor banyak. Sebab anak Tuhan, bukan anak Tuhan mesti anak Tuhan. Mati tak semestinya maksud mati. Bila dia kata the soul that sinners shall die, mana jiwa yang berdosa pasti mati. Tapi bila Adam makan buah berkenaan, tak mati pun. Maksud dia hidup sampai berapa tahun lagi, kan? Maksud dia dosa bukan mati. Maksud dia mati apa? Terkeluar daripada rahmat Tuhan, maksud dia. Tapi dia orang salah faham. Dia kata mati. Itu bagi mereka orang Kristian, mati itu adalah musibah. Adalah apa panggil apa? Mati itu adalah adalah hukuman. Kita umat Islam kita belajar mati itu hukuman. Mati itu musibah, ya betul. Bagi orang yang hidup, ya. Bagi orang yang mati, dia dah sampai masa dia. Dah tamat dah waktu dia mati. Tapi itu ada perpindahan untuk menanti untuk pergi ke stesen satu lagi. Kan kita stesen-stesen ni, kan? Alam rahim, dan ada bayi, kemudian kan stesen kita. Sampai tu mati, nak tunggu bangkit pula. Kena stesen dia, Baik. Di dalam yang sahih, hadis Nabi SAW dan sahih, dia kata apa? Dan sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kamu. Okey? Wallahu khalaqakum wa razaqakum. Okey? Maka sembahlah dia dan jangan kamu sekutukan dengan sesuatu pun. Dalam hadis yang sahih datang Nabi kata Allah dalam cipta kamu dan beri rezeki pada kamu. Mereka kalau cipta lain, beri rezeki lain, dan timbul tajuk lain. Tapi sekarang ni yang cipta kita adalah Allah. Yang memberi rezeki pada kita juga Allah Ta'ala. Maka jangan sembahlah dia dan janganlah kamu sekutukan dengannya sesuatu pun. Berkata Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kepada mentauhidkan dia, mentauhidkannya Ta'ala dalam penyembahan. Hanya dia, tiada sekutu baginya. Dan telah berdalil kepada dengan ayat ini ramai ahli tafsir seperti Ar-Razi dan selainnya seperti kepada kewujudan pencipta. Allah Ta'ala refer kat dalam ayat ni untuk mengajar manusia mengenal tentang apa? Pencipta yang menciptakan mereka. Maksudnya kita takkanlah kita datang automatik, tak ada siapa yang menciptakan. Kan kita kata dengan sistem badan kita yang canggih, kan, sistem pertahanan, sistem penghadaman, sistem saraf, sistem tulang, sistem otot, tiba-tiba out of nothing, tiba-tiba jadi, tak sengaja, accidentally happen, mesti kita tak boleh terima. Jadi itu yang para ulama tafsir macam Ibnu Katsir kata dalam ayat ni mana kena sembah hanya Allah Ta'ala, bukan yang lain. Tapi ada ulama-ulama lain kata ayat ini juga didalilkan sebagai apa? Bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenal kewujudan pencipta yang menciptakan alam ini. Mana kita tengok pada benda berkenaan bukan siapa lain boleh menciptakan, bahkan dia datang dengan aturan yang betul. Bahkan bila kita perhatikan balik macam tadi disebut berkenaan dengan bumi sebagai hamparan dan sebagainya, benda tu adalah aturan yang unik. Hanya pada bumi kita saja. Kadang kata planet lain tak ada benda ni. Dengan airnya pun planet lain tak ada juga. Kan ada planet tu ada air tapi semua terapung. Ada planet ada sekian tapi macam ni, ada beku. Ada sekian macam-macam. Yang last sekali kita saja yang hidup dekat dunia ni, itu menunjukkan bahawa apa? Ini aturan yang menunjukkan ada pencipta yang berkehendak, yang mengetahui, yang luas pengetahuan, alim, hakim, khabir, semua ada sifat berkenaan. Razzaq, beri rezeki, bukan datang dengan tak sengaja, bukan datang dengan tiba-tiba. Itu maksud yang dinyatakan. Baik. Dia kata sambung lagi, Baik Atalik. Baik dia ikut ni. Dah habis, ayat ni dah habis. Dia kata apa? Ayat kita baca dah, baca tadi. Setelah ayat berkenaan menetapkan ketauhidan dengan lafaz yang paling jelas dan rapi, mana terang pada kita tauhid macam mana, ia berpindah kepada pembuktian kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana memang betul lah kita kata penting. So manusia ni bila dah lihat Tuhan itu ada, Allah Ta'ala itu ada, nak mengenal Allah Subhanahu Ta'ala tak boleh dipakai akal semata-mata. Kita boleh kenal sifat Allah Ta'ala half ataupun 50%, 30% sifat Allah Ta'ala kita kenal melalui makhluk. Allah Ta'ala jadikan akal kita ni, kita ada kebarangkalian untuk beriman tu kuat. Tu dulu Mao Zedong dengan siapa? Stalin, Lenin ni. Dia orang cuba nak buat macam nak jadikan manusia ni kufur daripada genetically. Lahir-lahir terus kafir. Jadi pasal tak boleh, pasal dia try so hard, dia orang try. Macam mana nak programkan supaya budak-budak lahir terus kafir. Sebenarnya pasal bila manusia tu lahir, Allah tak nak bagi pada dia logik. Mana dia lahir logik. Macam kita tahu, macam kita duduk seorang belakang kan, kita letak orang depan kita, kita lempang belakang dia, tepuk belakang dia, kemudian bila toleh belakang siapa buat? Dia tak ada siapa buat. Kita tak ada siapa buat. Dia kata mana ada? Tak ada siapa buat. Boleh terima tak?
Budak kecil lah, terima kita tepuk belakang dia. Dia kata apa? Siapa buat? Ada ke budak-budak kata tahu? Siapa buat? Tak ada siapa buat. Dan dia terima dengan happy. Ada? Kita tak ada siapa buat, dia jadi hantu tu. Kan, tak nampak siapa buat, hantu. Kan, actually pasal logik akal kita ni, dia tak boleh terima benda berkenaan. Ini kita tu fitrah. Allah Ta'ala jadikan, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah apa, dalam surah An-Nahl ayat 78, kita dah baca berkali-kali ayat ni. Allah Ta'ala nyatakan, wallahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'an, kamu tak tahu apa-apa. Tapi dalam masa kamu tak tahu apa-apa ni, Allah Ta'ala kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, dia jadikan untuk kamu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, fuad, hati atau akal. Tiga perkara ni, la'allakum, moga-moga kamu dengan tiga perkara tadi tashkuru, kamu bersyukur. How can kita bersyukur kalau kita tak kenal? Mesti kita akan kenal. Maksudnya dengan tiga alat tadi, anda akan kenal. Anda akan tahu siapa Tuhan anda. Anda akan tahu apa benda ciptaan dijadikan, di mana sifat-sifat dia, dan akhirnya anda akan apa? Bersyukur. Itu matlamat tiga alat itu diberikan. Misalkan anda kata orang tergila, tak dipersoalkan pada dia untuk mengenal Allah Ta'ala. Kalau orang tu apa, buta dan pekak, itu pekak lah kita kata. Buta mungkin ni lagi pasal para sahabat Nabi SAW. Buta ni, orang buta boleh diajar lagi. Orang pekak payah sikit. So actually kan kita kata nak terangkan satu benda, orang pekak payah sikit lah berbanding dengan ni. Zaman kita ada teknik untuk menggunakan bahasa isyarat. Zaman dulu mana ada bahasa isyarat? Kan habis-habis makan. Jika ada orang bisu atau orang pekak ni, kalau dia nak makan, gitu je. Mana orang kenal? Dia nak kita tandas, kan, macam baby. Kalau kita kata kita kenal perkataan dengan ada pendengaran. Kalau kita makan, kita kata kita makan. Kalau kita bahasa Melayu cakap makan lah. Kalau family kita guna eat, you want to eat lah. Cakap makan, what is makan? Dia kata. Padahal apa, warna coklat. Kan, hidung kemek, bukannya kan Mak Saleh pun kan. Mana maksudnya kita dengar apa, kita faham apa, itulah kita. Itulah yang menjadikan kita ni siapa. Itu yang membina kefahaman kita. Jadi orang try kata kononnya apa, pasal logik akal, logik yang Allah beri pada kita tak membolehkan kita kufur. Jadi kita fikir balik, mana boleh datang tanpa ada. Dan antara yang Allah jadikan, bila kita kata apa yang Allah jadikan pada diri kita ni, semua makhluk ni kaedah akal mengenal Tuhan Allah Ta'ala. Semua makhluk ni mengenalkan kita kepada sifat pencipta dia. Contoh macam kita beli baju. Kan baju tu tengok sengit lah, tak betul. Kita kata orang tu apa? Tak pandai, tak mahir. Dan kita tak tengok lagi orang dia, tapi kita kata tak mahir. Lepas tu nampak ada sambal, cium-cium bau sambal. Ambil baju kat kedai bau sambal. Kita kata apa? Pembuat dia apa? Sloppy. Kan makan tak basuh tangan dan sebagainya. Lepas tu kemudian berjahit baju kita, kemudian bau Kentucky ada, McDonald, kan. Maksud dia kita dapat kenal sifat daripada apa? Makhluk. Ini kalau baju lah, kan, macam mentol kan. Tak mentol tu ada kaca. So pembuat dia ada kaca. Kemudian mesti tahu elektrik. Kalau kata mentol dibuat letakkan kayu, can you accept that? Pasal apa? Khalik dengan makhluk dia kena ada link. Khalik, makhluk dia ada link. Contohnya handphone ni dibuat oleh pelajar Pondok Pasir Tumbuh, hafal Quran 30 juzuk, hadis Bukhari Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Dia Kutubus Sittah dia hafal. Pelajar Universiti Yaman lah kita kata, yang pandai berkenaan dengan Quran, hadis. Dia buat telefon ni. Boleh terima? Kira budak tu pandai gila, tapi boleh. So dia kena ada link. Pasal ini ada tentang apa? Elektronik, tentang wireless communication, tentang sekian. Dia kena link khalik dengan makhluk. Tak boleh kita kata macam pensel ni dibuat oleh orang yang ada kayu je lah. Kalau dia dibuat oleh syarikat besi, mana boleh? Dia tak boleh kena. Macam tu, ini akal kita Allah Ta'ala berikan secara fitrah. Dia boleh faham. Tapi kefahaman kita berkenaan Allah Ta'ala, kita kenal Allah Ta'ala yang Razzaq. Jadi kita kata Allah Ta'ala yang musawwir, membentuk rupa. Kan? Dia qahar, menggerakkan, membayangkan apa Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala. Dia gerakkan planet-planet ni dengan besarnya planet-planet ni. Kan kita kata besarnya, banding kita besarlah. Kan? Besarnya alam ni. Tapi semua bergerak dengan betul. Tak lari, tak tergelincir. Mana aturan tanpa tali. Mana Allah Ta'ala mahu, dan dia tahulah, dia mengetahui mana apa kadar paling betul untuk bumi dengan matahari ini punya jarak. Tak boleh jauh sikit, tak boleh dekat sikit. Jauh sikit, semua beku. Dekat sikit, semua terbakar. So, jadi dia tahu jarak mana yang patut betul. Patut ada musim ke tidak. Kan ada musim sejuk, musim panas. Kita duduk tengah kesiwa tak rasa sangat lah. Kan ada musim dia. Mana ada binatang yang terikat sekian. Semua sekali. Pada manusia, kan ada sistem pemanasan dan penyejukan automatik. Kan bila kita lapar, kita sejuk, kita lapar, kan kita mula nak tidur,
hibernate. Kenapa? Jangan bagi haba banyak hilang. Tu tidur. Dah sejuk tidur. Tu pasal aircon kat bawah tidur. Kemudian kalau dia kata kalau dia kata panas, kita berpeluh. Sebab nak bagi peluh tu terbang bersama-sama dengan apa? Haba yang berlebihan. Kita faham, kita nampak basah je sejuk. Tak. Dia matlamat asal basah tadi supaya apa? Dia terbang, dibawa pergi bersama-sama haba. Ni pasal saya ceritakan teknik orang Arab nak minum apa? Nak minum air sejuk kan? Dia balut kain dekat bekas air, dan dia simbah air, dan digantung tepi tingkap. Tepi tingkap, kejap lagi ambil air tu sejuk. Itu cara dia. Pasal dia akan bawa keluar. Haba tu akan dibawa lari oleh air yang terbang tadi. Bagi orang faham, betul lah, mana peluh kita itu matlamat dia. Tu kita bila peluh kita sejuk. Peluh tu untuk sejukkan, maksudnya secara ni lah, secara luaran, tapi secara langsung dia terbang tu. Ini teknik. Bukan kita kawal. Siapa kawal peluh sendiri? Angkat tangan. Kenapa tu? Panas. Betul apa ni? Nak keluarkan peluh. Berapa ratus liang kita nak keluarkan? Kan? Liang kat belakang ni, kat sini. Nak tumpu mana satu? Kat perut ke? Kat mana? Nak tumpukan. Mana kita kata yang menunjukkan apa? Pencipta kita apa? Dia teliti, detail. Dia tahu suhu ni, apa patut, apa tak patut. Dia tahu mana patut. Jadi secara langsung, kita kenal sifat dia. Teliti, bijaksana, maha mengetahui, maha berezeki, maha bentuk rupa. Tapi, ingat, benda ni half saja. Pengetahuan tentang Allah Ta'ala melalui akal hanya half ataupun kurang daripada separuh. Sebab, kita perlukan wahyu. Kita perlukan wahyu. Kerana wahyu Allah Ta'ala, dia sendiri terangkan diri dia siapa. Macam mana, apa yang dia nak, apa yang dia tak nak kita buat dan sebagainya, itu lebih penting. Kita nanti lah macam kita nak gratitude pada orang yang buat baju ni. Kita kenal dia lelaki ke perempuan tidak? Pernah kenal? Kan kita beli baju, baguslah baju ni, eloklah, saya happy pakai baju ni. Lepas tu nak bagi hadiah lah pada orang yang buat baju ni. Kita tak kenal. Kan, dia lelaki perempuan tak tahu. Lepas tu kita beli baju kurung. Dia tengok lelaki. Atau beli baju Melayu, bagi dia perempuan. Kan? Nampak tak? Pasal kita boleh kenal melalui pakaian, melalui benda dan sebagainya, half daripada sifat pembuat dia. Jadi kita kata mentol ni dibuat oleh orang yang tahu electrical, tahu kimia, tahu sekian. Tapi kita tak tahu lelaki perempuan. Kan, tua ke muda? Suka makan apa? Tak tahu. Jadi yang kita dengan Allah Ta'ala macam tu, kita bukan setakat nak kenal dia, tapi kita nak kejar keredaan dia. Dengan sebab itu, wahyu mesti. Wahyu adalah mesti. Mana mengenal Allah Ta'ala dengan akal semata-mata, dia sangkut. Memang takkan lepas. Ya, kita seronok Allah Ta'ala, Tuhan kita menjadikan. Lepas tu nak buat apa? Dan kita perlukan kepada satu lonjakan satu lagi. Lonjakan kedua ni untuk dapatkan keredaan dia. Supaya apa benda kita buat, dia akan sayang kita. Apa benda kita tinggalkan supaya dia tak murka pada kita. Apakah perkara-perkara berkenaan? Hanya ditahu melalui wahyu. Dengan sebab itu, ayat Al-Quran lepas terangkan hanya Allah layak disembah. Nak sembah Allah Ta'ala cara macam mana pun. Cara macam mana sembah Allah Ta'ala? Dan sujud memanjang juga. Sama ada orang ajar, dia kata sujud macam sujud pelik-pelik kan ni. Kita dalam Islam ni ada sujud solat, kemudian sujud syukur, sujud sajadah. Datang ada orang kata sujud lain tak, sujud doa. Sujud doa dia ajarkan pula dekat orang. Kan, lepas semayang tu sujud balik nak doa. Sebab dia kata apa? Hampir seorang hamba, Nabi sabda, hampir seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika dia sujud. Sujud yang sujud tadi, sujud solat tu. Banyakkan doa dalam solat. Datang kita pergi suruh solat, nak sujud kena apa, nak doa kena sujud. Ni ustaz dah main buat kerjanya ni tau, ngajar orang. Datang kelas kita lah jenuh nak menjawab. Kenapa? Ada sujud, ustaz tu ajar sujud doa. Datang mana? Tak dekat diri pada Tuhan, dapat keredaan dia, dapat kemogbolan daripada apa ni kita minta. Tak, itu yang perlukan wahyu. Di sini datangnya syariat tadi ataupun cara ibadat. Tak boleh direka-reka suka hati. Faham tak? Macam orang India kalau membersihkan zaman dulu diorang buat lah. Zaman sekarang ni saya tak pasti. Pancagavya tu masih lagi diorang buat 5 benda. Tai, air kencing, darah, yogurt, susu dengan apa tak, 5 benda daripada lembu tu. Dia ambil, dia campur, betul. Dia kadang-kadang dia buka orang letak kat tangan kan. Kita minum. Benda tu lah antaranya benda tu. Tak, dia kata punch 5, gavia, actually 5 penyucian. Dan dulu ada selain itu ada cara untuk bersihkan diri daripada dosa. Ambil satu pokok berduri. Pokok tu gonyoh badan. Tak, itu bagi dia orang macam tu. Faham tak? Sedangkan kita kata syariat bukan rekaan. Tak boleh reka-reka pasal benda tu arahan Allah Ta'ala. Kita boleh tunjukkan apa kita nak kerana Allah Ta'ala dengan cara kita sendiri. Atau dalam Islam sendiri pun bila macam teguran yang Nabi SAW sebut kepada seorang kepada 6 orang sahabat. Dia actually hadis ni dalam Sahih Muslim bila mana seorang lelaki dia datang ke Madinah, dia nak jual harta dia di Madinah.
Dan bila dia nak jual harta di Madinah, lalu para sahabat di Madinah tanya kenapa kan. Jadi dia pun kata, nak jual harta dia yang kat Madinah ni sebab nak pergi beli senjata, beli kenderaan dan sebagainya, dan nak pergi perang lawan Rom. Beli senjata dan kenderaan lawan Rom sampai mati. Nak jihad lah. Nama orang berkenaan Sa'ad bin Hisham bin Amir. Kemudian bila sampai ke hadis Sahih Muslim, hadis nombor 746. Hadis ni dalam kitab solat musafirin, kitab solat malam. Tapi kenapa timbul tajuk ni? The first thing first, pasal lelaki ni nak buat dekat diri pada Tuhan dengan cara yang dirasakan bagus. Ya, ni bayangkan dia buat Islam lagi lah teruk lah. Buat Islam cara yang guling-guling depan masjid dia tak ada. Itu luar. Kalau macam orang buat guling-guling dekat ni, panjat tangga, naik tangga dan sebagainya untuk apa? Supaya Tuhan tunaikan hajat, keperluan dan sebagainya, atau hapuskan dosa macam kita sebut tadi kan. Tak ada dalam itu dekat luar Islam. Dalam Islam sendiri pun ibadat, cara Islam nak buat pun mesti kena ikut cara Rasulullah SAW. Maksud ini kita kata tak boleh orang tu datang dengan kaedah lain daripada apa yang Nabi fahamkan kita untuk fahami. Jadi Sa'ad bin Hisham bin Amir ni, dia nak pergi perang, dia nak jual harta dia di Madinah, hartanah dia. Kemudian nak beli senjata, beli kenderaan, lawan Rom sampai mati. Bila dia jumpa orang Madinah, okey, dia kata falamma qadimal Madinah, bila dia datang ke Madinah, laqiya unas min ahli Madinah, dia bertemu dengan sekumpulan orang di kalangan ahli Madinah. Okey, lalu orang-orang ramai tadi nahauhu an zalika, diorang larang dia daripada perkara berkenaan. Wa akhbaruhu, dan diorang bagi tahu dia anna rahtan sittatan, bahawa ada sekumpulan 6 orang. Aradu zalika fi hayati Nabi Allah SAW, inginkan perkara berkenaan ketika zaman hidupnya Nabi SAW, nak buat benda sama. Actually dia ada upgrade sikit, tambahan, bukan setakat jual harta, buang semua harta ni, cerai bini. Ya, dia mungkin niat baik lah, niat dia tak nak bini dia pening kepala, laki aku mati ke tidak, balik ke tak lagi kan. So awal-awal pisahkan supaya apa? Boleh kahwin baru. Faham tak? Dia idea macam belas kasihan kan, macam bagus. Tapi masalahnya sekarang ni, dia nak buat, tapi orang Madinah kata jangan buat. Dulu ada orang, 6 orang jumpa Nabi nak buat benda yang sama macam kau nak buat. Dan fanahahum Nabi SAW, fanahahum Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW larang mereka daripada berkenaan. Dan Nabi kata apa? Ini wording dia. Nabi kata apa? Alaisa lakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Maksudnya kamu nak dekat diri pada Tuhan, kamu nak Tuhan sayang kamu. Bukan aku ke contoh kamu yang terbaik? Maksud dia, bukan aku ke contoh kamu. Kamu nak buat benda lain ni kenapa? Mana dia kata benda berkenaan kalau patut bagus dibuat, Nabi akan buat dulu. Tapi Nabi kata, mana ikut akal kita, bagus. Kan orang tu mana apa? Buang semua dunia ni, tak ada dunia dah dalam hatiku, tak ada dunia langsung. Dalam lagu raihan tu, Tuhan leraikan dunia apa yang mendiam dalam hatiku kan. Mana dia suruh leraikan dunia, tak ada dunia dah dalam ni. Tak, actually logik akal macam betul. Problem dia sekarang, Nabi kata apa? Alaisa lakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Maksudnya nak dekat diri pada Tuhan, kenapa tak ikut cara aku? Maksud dia. Ini kita kata pentingnya wahyu. Dan lepas tu sahabat ni, yang tabi'in ni, dia cari, jumpa Ibn Abbas, tanya tentang solat malam Nabi. Dan Ibn Abbas kata, kita tanya Aisyah. Dia pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi solat macam mana. Ini ditajuk dalam Sahih Muslim dan kitab Salatul Lail, himpunan solat malam dan juga siapa tidur tak sempat bangun dan sebagainya. Ni Aisyah ceritakan balik pada dia. Tapi dia permulaan hadis ni ada penting. Sebab ni gambaran pertama awal untuk kita kata apa? Kenapa Allah Taala berpindah daripada lepas kata suruh sembah dia, jangan sekutukan dia, tiba-tiba Allah Taala masuk kepada berkenaan apa? Membuktikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pentingnya wahyu. Okey, baik. Dia kata apa? Setelah ayat berkenaan menetapkan ketauhidan dengan lafaz paling jelas dan rapi, ia berpindah kepada pembuktian kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menunjukkan percakapan kepada setiap kafir, kepada setiap yang kafir, setiap yang ingkar, dengan berkata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Mana jika kamu ragu-ragu mengenai urusan Al-Quran yang turun secara berpisah-pisah. Mana kami turun kepada Muhammad ni kan Al-Baqarah, surah Al-Alaq kan turun 5 ayat, kemudian turun sekian. Dia tak turun sekaligus, turun berperingkat-peringkat. Kalau kamu ragu-ragu Muhammad betul ke tidak ni, maka datangkanlah dengan sekurang-kurang apa yang diucap padanya lafaz satu surah. Mana at least, mana beliau kata sebut fatu bi suratin misli, datangkan dengan satu surah macam Al-Quran. Actually Allah Taala sebenarnya bukan cabar direct dengan benda ni. Allah Taala cabar 3 kali.
cabar satu surah. Sebelum tu 10 surah. 10 surah. Dan sebelum 10 surah Allah Ta'ala cabar dengan satu Quran. Kadang satu Quran, yang satu Quran Allah Ta'ala cabar dan surah Al-Isra, ayat yang ke-88. Ayat 88 Allah Ta'ala nyatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Quran. Katakan Muhammad, la in ijtama'atil ins, benar-benar jika berhimpun al-ins wal jin, manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk datangkan sebiji macam Quran ni, la ya'tu bimithlihi, mereka takkan boleh datang bawa seperti Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, sebahagian mereka dengan sebahagian lain saling tolong menolong, takkan boleh. Dan bila tak boleh buat macam ni, Allah Ta'ala turunkan, cabar sebiji Quran tak boleh, Allah Ta'ala turunkan kepada 10 surah. Dan surah Hud ayat ke-13, 14, Allah Ta'ala nyatakan, am yaqulu naftarah, mereka mengatakan Muhammad ada dengan Quran ini. Qul, katakan Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi, katakan Muhammad, datangkanlah 10 surah, datangkanlah dengan 10 surah muftarayat, mana yang kamu reka-reka, mithlihi macam Quran. Mana fa'tu bi asyri suwarin mithlihi, muftarayat yang kamu reka-reka. Wad'u man istata'tum min dunillah, seru siapa kamu nak selain Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, kamu semua benar. Allah Ta'ala cabar. Tak boleh yang tu, dan datang cabaran ini. Satu surah. Apa yang layak dikatakan satu surah, seumpama Al-Quran, bawa datang. Dan mintalah pertolongan untuk itu dengan setiap yang mungkin, berkemungkinan bagi kamu membantu sambil membelakangkan Allah. Mana jangan tengok, jangan minta tolong Allah Ta'ala. Mana buat, minta tolong dengan apa yang kamu nak. Jika kamu benar dalam mampu untuk menentang. In kuntum shadiqin, kalau kamu betul kamu benar, Muhammad salah, dan kamu berjaya untuk kalahkan dia, dan lawanlah. Datang. Dan ini adalah benda yang sama Allah Ta'ala berterusan, Allah Ta'ala suruh kita apa? Suruh manusia ni try buat. Sampai sekarang tak ada siapa berani. Dan bahkan ada orang try tapi tak pernah berjaya. Every time dia try, nahu salah. Kan bahasa janggal, baca pun tak ada macam, tak rasa rasa Al-Quran itu tak serupa pun dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sikit pun tak ada serupa. Kalau dikatakan pasal dia orang nak menafikan Muhammad SAW sebagai penipu. Jadi dan kalau kamu punya idea lagi bagus, dia buat. Tapi tak ada siapa berani untuk apa, mendatangkan perkara. Bahkan tak pernah berjaya. Orang-orang Arab yang fasih tak berjaya. Tapi yang pelik zaman kita sekarang ni ada Mak Saleh pula pandai buat. Kan orang Arab yang fasih zaman Nabi dahulu, fasih berbahasa Arab, tak berani, dan mereka apa? Terpaksa kata Quran sihir. Tak berani lawan. Tak boleh lawan. Tak boleh datangkan lebih tinggi daripada Al-Quran Karim. Jadi datang zaman kita sekarang, orang buka internet, Mak Saleh pula buat Quran. Pelik betul. Sebab bila dia pandai bahasa Arab. Actually you have to be the orang kata kena jadi ahlinya baru bercakap. Ni bukan ahli pun bercakap, peliknya. Kan tak boleh berwasih pun banding orang lain. Ada kelakar tu cakap Arab pun tak reti. Kan? Pelik. Dia kata pelik zaman kita sekarang ni, kita kata bila manusia mengada-adakan perkara-perkara tak ada ni. Macam inilah. Macam zaman dahulu kan bila Rasulullah SAW didustakan, di zaman kita sekarang orang kutuk Rasulullah dan sebagainya kan. Di kalangan non-Muslim. Yang kita kata yang Kristian ke, yang Yahudi ke, bila dia kata Muhammad pedophile lah, inilah itu sebagainya. Seriously kan? Orang Arab zaman tu tak reti kena gunakan hujah dia. Orang hujah yang orang pakai ni, orang Arab tak reti nak pakai. Tak ada satu pun kita kata dengar daripada orang Arab ni nak mengatakan Rasulullah SAW ni dengan sifat-sifat tadi. Tak ada seorang pun. Gila harta ke, gila kuasa ke, bahkan orang pernah tawar pada Rasulullah SAW, tak pernah Rasulullah SAW terima pun. Menunjukkan apa? Segala apa hujah yang datang ni kan, diorang judge mereka tak ada layak. Untuk diorang cakap pun tak layak. Untuk kita bincang pun tak layak. Macam ada baru ni ada orang dia kirim pada saya, dia kata apa? Dia kirim, dia suruh minta saya tengokkan satu website berkenaan dengan orang tu apa, Said bin apa entah nama dia, orang tu. Ya Said tidak tahu, semua boleh mengaku kan. Kamu kali boleh mengaku Said. Okey, tapi nak diceritakan, dia kata orang ni kata dalam website lah, dia orang kata apa, dia banyak hina Rasulullah SAW. Saya kata dengan orang yang tanya saya kata Kak, saya kata ini bukan first website yang ada, saya kata kan banyak lagi website yang lain kan. Bahkan bila dia akak sebut kata orang tak percaya Rasulullah SAW, saya tak pelik kan. You don't have to macam apa pasal dia cakap macam ni. Terus saya fikir macam tu. Memang kita kata tak pernah kita expect orang kafir untuk hormat Rasulullah. You don't expect them to be, orang kata Muhammad is the best person. Jangan harap macam tu. Kita macam kita dituntut ke atas kita untuk hormati Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim dan seterusnya, Ishak, Yaqub kan. Kita kena hormat. Tak boleh kita kata tak nak hormat. Macam Israel kan, mana kebetulan orang-orang Zionis ni pakai nama kerajaan Israel. Tapi Israel tu adalah gelaran atau nama bagi Yaqub alaihissalam. Janganlah maki sukati. Jahannam Israel dan sebagainya, bukan macam tu cara dia.
Kan sebut kepada apa, bangsa berkenaan, ya kena. Allah Taala pun pernah maki diorang dalam Quran Karim berkenaan dengan apa orang Yahudi ni atau Nasrani ni dilaknat Allah Taala dalam Quran. Tapi Israel tidak. Maka bila Allah sebut ya Bani Israel, normally Allah Taala tengah panggil diorang, meh sini. So ajak mereka berbincang. Bila datang ya apa ahli kitab tu dah mula berat sikit. Wa qalatil yahud ada jahannam. Tapi bila Allah Taala kata ya Bani Israel, tu masa datang tengah pujuk mereka dengan sebut tentang bapa mereka siapa. Jadi kita kadang macam atas kita tuntutan. Yang betul kita dituntut oleh Al-Quran Karim untuk menghormati semua para anbiya. Tapi golongan kafir tadi mana ada tuntutan macam tu. Jadi kita bila kita tengok dia orang pelik macam apa tidak menghormati Rasulullah SAW, jangan kita pening kepala. Kan itu yang tu zaman dulu lagi teruk patutnya. Tapi lah macam bila akak tu bising-bising, saya kata kak, kalau akak nak tengok benda macam ni, pelik-pelik ni, tak payah tengok jauh. Saya kata akak buka satu website nama dia Answering Islam. Nak apa benda hujah yang dipakai oleh orang yang tak suka Rasulullah SAW, tak suka Quran, semua ada dalam tu. Tapi sebaliknya ada satu website pula, Answering Christianity. Yang Answering Christianity. Actually website ni di-block, di-ban di UK. Pasal dia actually memang kuat, seriously kuat. Anything website tu datang, dia akan jawab. Dan dia datang pula benda yang tu tak ada jawab. Mana actually dia bagus. Dan actually yang apa manage website ni actually seorang yang asal dia Jew, masuk Islam, dan dia buat kerja. Dia buat kerja sungguh-sungguh. Itu dia kata dia actually memang sungguh serius. Answering Islam, Answering Christianity. Answering Islam tu memang mengarut lah. Dalam tu semua ada. Yang apa tu kita buka dalam website lain, kalau kutuk Rasulullah, dalam tu ada semua sekali. Semua ada dalam tu. Yang kata Quran tak betul, semua ada dalam tu. Tapi yang satu lagi Answering Christianity, yang jawab balik memang lagi dahsyat, lagi hebat. Bahkan dia buka website dia tak minta derma dengan orang pun. Dia kata buka open ni tak minta derma pun. Saya bukan benda ni untuk minta derma dan sebagainya. Tak ada derma pun. Dia manage sendiri website berkenaan. Itu contoh. Dan saya kata pasal tak saya expect orang untuk hormat Rasulullah. Tapi yang kita tahu bahawa cabaran Al-Quran tertegak. Tak puas hati Muhammad SAW. Kita tanpa mereka sedari bila mereka kata Rasulullah SAW tak betul dan sebagainya. Dengan Islam, hampir 2 bilion manusia kat dunia tak minum arak, tak berjudi, tak berzina dan sebagainya. Hampir 2 bilion. Yang bangang-bangang lah. Tapi yang betul tu ikut Islam, kita kata tak nak. Modesty, mana sifat sopan dan sebagainya, terjaga akhlak. Kemudian tanpa pedang, tanpa senapang, kan, tanpa orang marah-marah dan sebagainya. Kan, nak datang untuk apa? Untuk mengikuti Islam. Ini tanda mukjizat sebenar Muhammad SAW. Yang zaman kita sekarang ni miracle. Kan tak nak minum arak, tak minum arak. Dengan alkohol tu, Astaghfirullahalazim kan. Dengan apa? Ada bau ni apa? Tersebar. Dalam apa? Ada SMS. Ni pun satu benda. Kalau dia kata benda berkenaan tak betul, jangan sebarkan. Kita nanti jadi penyebar kepada fitnah, kan, pembohongan dan sebagainya. Baru ni ada siapa entah digantar. Betul lah yang McDonald kat luar negara tak ada tanda halal, logo halal JAKIM tak ada. Kat Malaysia ada logo halal JAKIM. Baru ni ada siapa? Dia kirim, dia kata jabatan kehakiman something. Dia tengok apa yang ke Afrika Selatan. Lepas tu masalahnya dah lah dia cerita macam tu. Tak betul pula. Yang pihak yang sama tu keluarkan jawapan, dia kata kami tak pernah keluarkan sebarang arahan dan tak pernah kata ditarik balik sijil halal dan sebagainya. Kan itu masalah lah juga. Kan sampai over ni kan, sampai orang Melayu kita ni over sangat, sampai mereka cerita pun semua habis. Kan tak boleh jangan makan dan sebagainya. Kan jadi benda tak ada lah. Kan baguslah tengok. Tak kerana apa? Ada orang jaga. Jangan makan benda haram. Ada siapa jaga? Tak ada kan. Kita nak lantak makan benda haram. Mana orang kacau kita? Macam orang pergi masuk TGI Friday tu. Ada siapa sekat depan tu ada bonza Muslim boleh masuk? Ada? Tak ada pun. Kan selamba je kan minum whole of the liquor, masak steak tu. Kan seriously tak ada siapa kacau pun. Nak makan tak ada siapa kacau. Tapi kenapa terjaga kita? Tajuk kita percaya Allah Taala Tuhan kita. Mana kita panggil penyekat daripada iman itu lebih kuat berbanding penyekat daripada senjata atau undang-undang. Pasal ini iman. Sebab kita kata tanpa suruh tak terlibat kita dengan perkara yang haram tadi. Itu kita kata benda ni adalah mukjizat. Mana apa yang Muhammad SAW sampaikan, mana wording tadi dalam buku-buku tulisan tokoh-tokoh dunia, kata-kata Stalin ke Lenin ke dan sebagainya, banyak Mao Zedong ke, tapi benda tu dah habis hilang. Muhammad SAW 1400 tahun dahulu, apa baginda bawa sampai sekarang dihormati. Sampai sekarang dipatuhi, diikuti, tanpa senjata, tanpa larangan, tanpa sekian. Kita langgar, siapa nak jaga kita? Menunjukkan apa? Ini yang kita kata sebagai mukjizat sebenar yang melahirkan hasil. Mana iman daripada kitab tadi melahirkan hasil yang besar. Sebagaimana mereka berkata dalam ayat lain,
Kadang-kadang apa, kalau kami nak, mesti kami akan dapat mengatakan seperti Quran. Dia ayat ni mereka ada kata, orang kafir ni kata, kalau kami mahu, kami akan cakap macam dia. Kami boleh keluarkan macam Quran. Pasal bagi mereka zaman dahulu mereka pernah berkata, ini disebut dalam surah Az-Zukhruf. Dia kata apa? Dia kata apa? Pasal dulu diorang harapkan kalau boleh yang menjadi panggil apa, dapat Quran ni kalau bukan Muhammad lagi bagus. Mana kalau Quran ni turun pada selain Muhammad, seperti Walid bin Mughirah, dia ada 2 orang. Seorang di Mekah, seorang di Taif. Yang orang ni hebat, dihormati, bangsawan, kaya, harta banyak, pengikut ramai. Kalau dia kata, kalau Quran turun pada 2 orang lelaki ni, azim, hebat. Tapi masalahnya bukan pilihan kita. Sebab itu dia kata macam orang ni hebat tu. Walid bin Mughirah, bila dia cakap satu benda tentang Quran, orang-orang musyrikin tak puas hati. Dia puji Al-Quran, dia tak suka. Sampai kan Abu Jahal datang jumpa dia, kata apa? Dia kata, ya am, wahai pak cik, dia kata orang-orang Mekah ni, orang-orang Quraisy ni telah kumpulkan harta nak bagi pada kau. Betul kata, dia kata apa? Dia kata Quraisy tak tahu ke aku ni paling kaya? Dia kalau kita nak bagi harta mari sini. Kan? Dia pasal dia bangsawan, dia actually benda tu macam menghina. Macam orang ni jutawan kita bagi RM5 kat dia. Sini kata apa? Saya lagi banyak duit, betul tak? Sekarang ni Walid bin Mughirah, bayangkan orang bila Abu Jahal jumpa dia, kata, ya am, wahai pak cik, dia kata orang-orang Quraisy tengah kumpul harta nak bagi pada engkau. Harta. Tu dia kata, bukankah Quraisy tak tahu ke aku paling kaya di kalangan mereka? Dia cakap itu. Lepas tu dia kata, Abu Jahal tambah lagi. Abu Jahal kata, wahai bapa saudara, dia kata, pak cik, tapi dia kata dia nak bagi harta ni sebab dia orang dengar engkau bercakap mengenai Al-Quran, satu benda yang dia orang tak minat, tak suka engkau cakap. Saya kata Quran ini apa? Hebat. Dia sebut, dia puji Quran. Dia puji Quran. Lalu bila dia cakap itu, tahu dia kata apa? Dia kata aku orang paling tahu mengenai apa syair. Bukankah korang tahu aku orang paling tahu syair? Syair panjang, syair pendek, syair jin, syair manusia pun aku tahu. Semua syair jin boleh tahu. Peliknya tapi dia cakap itu, dia pengakuan dia. Apa yang dikatakan oleh Muhammad bukan satu pun daripada syair. Ini clarification daripada dia. Dia orang paling hebat dalam bersyair, dan bahkan semua orang Quraisy yang bangsawan tu semua pandai bersyair. Syair tu kat mulut dia macam apa? Macam orang Melayu kita pantun lah. Dan sikit-sikit pantun. Ada orang macam tu. Sikit-sikit syair. Tapi bayangkan bila Al-Quran datang, diorang tewas. Diorang tewas. Mana apa lagi hujah yang kita ada? Mana diorang kata boleh, Allah kata datangkan macam Quran satu surah. Macam yang kamu katakan surah, ambil, datangkan surah. Dalam ayat ini terdapat cabaran terhadap bangsa Arab dan manusia seluruhnya untuk mendatangkan dengan satu surah yang menyamai atau menghampiri surah yang terpendek daripada Quran. Itu surah Al-Kautsar. The shortest kan? Berapa? 3 ayat okey. Ya. 3 ayat tadi, Allah cabar. Datangkan satu surah macam tu. 3 ayat. Madai dah. Tak payah banyak-banyak. Tak payah sedepa, tak payah 2-3 muka. 3 ayat je. Yang itu pun mereka tak mampu nak buat. 3 ayat sahaja. Tak payah panjang-panjang. 3 ayat sahaja. Yang dikatakan apa? Bahasa dalam ayat berkenaan cukup indah, sampai ke apa? Tak ada siapa orang Arab pun boleh menyamai. Bangsawan Arab, pakar bahasa Arab tidak mampu untuk menyanyi Al-Quran Karim. Bahkan Al-Quran Karim adalah peraturan bagi apa-apa kita belajar Nahu sekarang kan, Nahu, Saraf dan sebagainya. Kita belajar berkenaan tata bahasa Arab, grammar Arab, dia mesti balik pada Al-Quran. Al-Quran adalah piawaian bagi kefasihan bahasa tersebut. Kalau Al-Quran kata boleh baca macam tu, dan boleh baca macam tu. Kalau Al-Quran kata tak boleh, dan tak boleh. Macam alaihim kan, kita alaihim, betul? Alaihum boleh tak? Quran kata boleh, dan boleh. Quran kata boleh, dan kata boleh. Faham tak? Jadi bila Quran kata boleh, bila ada orang kata tengok Quran tak betul kerana tak apa, tak menyamai apa tata bahasa Arab, dia salah. Sebab tahu Quran adalah piawaian kata bahasa Arab. Bukan Quran duk bawah, Quran duk atas. Bahkan ahli bahasa ketika meletakkan sistem berkenaan dengan bahasa Arab, kan asalnya orang Arab mana ada sistem benda ni. Actually orang-orang apa kabilah-kabilah Arab yang dekat padang pasir tu main cakap suka hati je. Macam kalau sama kita sekarang kat Sudan kan. Sudan tahu Sudan, dia kata akal ta dengan akal tu terbalik. Akal ta dengan akal tu, mana saya makan dengan dia, awak makan, terbalik. Terbalik. Maksud dia macam orang kata, bila dia kata akal ta maksud dia dah makan. Dia actually bukan, bila dia tanya orang tu, dia akal tu, hal akal tu, dia tanya yang tu. Dia actually the opposite. Ini tak pakai masuk dalam sistem bahasa Arab. Mana orang Arab cakap kadang-kadang benda pelik-pelik, tapi tak masuk dalam sistem bahasa Arab. Faham tak? Bahkan syair-syair bahasa Arab zaman dahulu kadang-kadang boleh, kadang-kadang semuanya baris depan. Sedangkan semua baris depan tak boleh dalam bahasa Arab macam ni. Jadi saya kata daraba Muhammadun amran.
Daraba telah mukul. Muhammadun, Muhammad. Amran, Amran. Maksudnya dalam ayat perkataan-perkataan dia ada 3. Kata kerja, pelaku perbuatan, yang kena perbuatan. Dan kita tahu siapa kena perbuatan dengan dia melakukan perbuatan dengan baris akhir dia. Dia bunyi Muhammadun, maksud dia meaning dia tukang buat. Kalau saya baca daraba Muhammadan Amrun, maksud dia walaupun perkataan Muhammad tu duduk depan, terjemah bahasa Melayu telah mukul, kita letak kata Muhammad kan. Dia tak boleh. Dia dalam bahasa Arab tak kira perkataan duduk mana. Kalau kita duduk depan sekali pun tak ada masalah. Kalau bahasa Melayu tak boleh. Muhammad pukul Ali, Ali pukul Muhammad. Dia sini terbalik je, lain makna. Bahasa Arab tak, baris akhir tu. Baris akhir Muhammadun Amran. Okey. Kalau kita kata daraba Muhammadan Amrun, maksud dia telah memukul akar Muhammad, mana kena pukul Muhammad. Siapa pukul? Amrun. Faham Ini sistem ni dalam bahasa Arab kan. Tak boleh pindah. Dalam syair okey. Within the syair, kalau orang tu nak bunyikan hujung tu semua di depan, dia tak apa, langgar. Mana daraba Muhammadun Amrun boleh. Tak salah dalam syair. Dalam tata bahasa Arab tak boleh. Dalam syair tak apa. Faham? Dalam syair tidak mengapa. Dalam bahasa Arab tak boleh. Pasal itu kita kata bila Al-Quran bila piawaian, Al-Quran tak ikut yang tu. Pasal kalau ikut yang tu nanti masalah. Kita nak faham wording satu sentence tadi. Siapa pukul siapa, siapa rotan siapa, siapa sekian siapa, masalah. Faham tak? Jadi kerana tak timbul masalah tadi, Quran piawaian. So kalau dia kata orang datang pada kita, Quran telah salah. Tengok kat sini baris depan. Sepatutnya baris atas. Kita kata siapa kuasai siapa? Kalau Quran kata benarkan kita baca macam tu, yes kita baca macam tu, tak ada masalah. Dan Quran tak benarkan, then stop. Mana dia berhenti pada Quran. Quran adalah piawaian dan bahasa Arab terjaga sebab ada Quran. Bahasa Arab ni sistem dia kekal, tetap, tak boleh alih-alih. Sebab kita sekarang ni orang bukan Islam, bukan Arab pun belajar bahasa Arab dan sebagainya. Sebab apa? Bahasa Arab tu kekal. Kalau bahasa-bahasa lain habis. Kan? Diikut apa yang orang-orang tu nak. Tapi kalau bahasa Quran tak boleh. Bahasa Quran ni dia piawaian ke atas apa yang dibaca oleh manusia. Faham? Dia piawaian bahasa Arab. Bukannya bahasa Arab piawaian bagi Al-Quran. Tak. Al-Quran tu piawaian bagi bahasa Arab. Mana bahasa Arab ni dikawal oleh Al-Quran Karim. Apa Quran kata ada dan kita boleh baca macam tu. Faham? Okey. I'jazul Quranul Karim. Mana kemujizatan i'jaz ni maksud dia daripada a'jaza. A'jaza yu'jizu i'jaz. Maksud dia pelemahan ataupun maksud dia miracle sebenarnya. Dia terjemahan paling mudah miracle. Mana bila orang tu buat miracle maksud dia boleh buat, orang lain tak boleh buat. Jadi i'jazul Quran, kemujizatan Al-Quran ni pada susunannya dan uslubnya, aturan dia, mana dulu, mana kemudian sebagainya, serta balaghahnya. Mentata apa dia punya kesusastraan dia, tidak mungkin untuk pakar-pakar balaghah, pakar susastra bahasa Arab untuk menghampirinya. Tak boleh dekat pun. Mana karanglah syair sedap mana pun takkan menyamai Al-Quran. Bahkan penghormatan untuk syair tadi takkan sama seperti Al-Quran. Kita kata banyak penyair yang hebat, syair dia sedap, tapi takkan sampai kepada kedudukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran telah turun kepada bangsa Arab dan mereka adalah ahli kefasihan dan kepatihan. Diorang tidak ada pada zaman berkenaan benda-benda lain. Mana bidang contoh macam ketenteraan, tak ada sistem perundangan, tak ada. Sistem sistem kenegaraan pun tak ada. Mereka ada kabilah-kabilah berasing-asing kan. Tapi yang paling hebat di zaman mereka adalah apa? Adalah bahasa. Bahasa Arab tu. Bahkan mereka memuliakan siapa yang syair sedap digantung di Kaabah. Mereka letak gantung Kaabah. Ada 7 zaman jahiliah ada 7 sabuk mu'allaqat. Mana 7 syair yang hebat yang digantung di Kaabah. Terlampau sedap sampai gantung kat Kaabah. Macam tu sekali. Mana dia orang macam tu. Mana bahkan dahulunya syair ni ataupun bahasa Arab ni menjadi sebab untuk kadang-kadang tu dia orang kata peperangan. Kenapa Allah Taala zahirkan ni? Sebab peperangan zaman dahulu berlaku kadang dengan sebab apa? Dengan sebab syair. Berdamai sebab syair. Macam satu kisah berkenaan peperangan dua kabilah tu. Lama perang ratusan tahun perang. Punca sebab apa? Punca dia A dengan B lumba kuda. Kuda A dengan B, kuda B menang sikit je. Tak ada hal. Tiba-tiba ada orang buat syair tentang perkara tu. Siap dia kata. Siap, syair tu je punca dia. Punyi syair tu mudah yang itu jadi marah dan perang. Sebab apa? Jadi actually benda tu berlaku tak ada apa lagi. Syair tu membesarkan lagi. Macam dimalukan orang tu dengan syair teruk sangat. Zaman dahulu pun ada macam perempuan tu tengah perah susu kambing. Ini sebut dalam sirah Nabi Ibn Hisham. Perah susu kambing. Kemudian
Ada seorang tu panah terkena panah tu terkena sikit dekat susu kantong susu kambing tu. Lalu jatuh darah sikit ke dalam susu berkenaan. Tak apa lagi. Ada orang buat syair. Ada orang buat syair perang. Kabilah tu perang ratusan tahun. Kenapa? Sebab syair tu. Dia macam membesarkan, dengar macam ejek. Ejek orang pakai syair, tak ejek pakai kau tak pandai tak. Dia ejek pakai syair. Dia sebut tu nak hina orang pakai syair. Puji orang pakai syair. Puji orang pun pakai syair juga. Jadi kata, tapi dia kata apa dia orang Arab ni memang itu benda harian mereka. Benda harian mereka. Lantas tapi orang Al-Quran tu dengan bahasa mereka. Lantas mereka telah berhenti daripada menentangnya dan tak mampu untuk menentang Al-Quran. Peliklah. Kan diorang orang paling pakar bahasa Arab. Tapi bila Al-Quran datang dengan bahasa Arab, tapi diorang tak boleh buat macam Al-Quran. Maka mereka, diorang ramai dekat situ. Kenapa tak buat? Sesungguhnya telah turun beberapa ayat secara berperingkat dalam mencabar bangsa Arab. Berkata Abu Bakar Al-Jassas, kata ada kitab beliau Al-Quran, kata sungguhnya Allah Ta'ala telah mencabar makhluk ke semua mereka. Makhluk ni ke semua mereka, jin dan manusia, dengan kelemahan daripada mendatangkan yang menyamai Al-Quran. Allah Ta'ala cabar, dan Allah Ta'ala kata mereka takkan mampu untuk cabar Al-Quran, datangkan seperti Al-Quran. Contoh surah Al-Isra ayat ke-88, Allah Ta'ala nyatakan, Qul, katakan Muhammad, la ini ijtama'atil ins wal jin, jika berhimpun jin dan manusia dan jin, ala ayyatu bi Al-Quran, dengan tujuan untuk membuat datangkan sebanding Quran. Ala ayyatu, untuk mendatangkan seumpama macam Quran, sebanding dengan Quran, la ya'tuna mislih, mereka takkan dapat membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, meskipun mereka saling satu jin bantu manusia, manusia bantu jin. Tak boleh, takkan boleh. Surah Al-Isra ayat 88. Maka apabila nyata kelemahan mereka, Allah Ta'ala firman pula dalam surah Hud ayat 13. Allah nyatakan fa'tu, dia kata fa'tu bi asyri surah mislihi muftarayat. Mana Allah kata datangkanlah seperti Al-Quran ni 10 surah yang kamu reka-reka. Yang reka-reka. Allah nyatakan dalam surah Al-Hud tadi kita kata am yakul naftara, adakah mereka kata Muhammad ada-adakan Quran ini? Qul, kata Muhammad, kata mereka fa'tu bi asyri suwari mislihi muftarayat. Datangkanlah 10 surah macam Quran yang kamu reka-reka. Datangkan 10 surah. Okey. Dan lalu apabila mereka lemah juga, tak boleh juga, maka Allah Ta'ala kata apa? Fa'tu bi qauli mislihi. Datangkan, jika mereka betul dalam dakwaan, maka datangkanlah seumpama dengan Al-Quran ini. Dan surah At-Tur ayat 34. Justru dia mencabar mereka agar mendatangkan yang menyamai surah paling pendek daripada Al-Quran. Mana the shortest surah is actually Al-Kawthar, dan datangkan macam surah Kawthar. 3 ayat je, tak payah panjang. Dan kita tengok syair panjang. Syair 15 rangkap ada, 20 rangkap ada. Kan, syair-syair panjang. Tapi bayangkan, tak ada satu pun boleh menyamai ataupun menandingi Al-Quran. Tak ada dihormati macam Al-Quran pun. Okey. Lantas mereka disenyapkan daripada menjawab. Mana senyap orang Arab ni daripada menjawab. Ini kita kata macam kita nak menzahirkan Muhammad Rasulullah ni, Allah naikkan dengan apa? Tajuk Al-Quran. So Muhammad Rasulullah ni dizahirkan dengan Al-Quran, pasal Al-Quran adalah mukjizat terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan benda lain. Tapi saya kata tadi kan, the rationality berkenaan dengan lepas cerita Allah Ta'ala wajib disembah, jangan sekutukan Allah Ta'ala, dia Allah Ta'ala pindah kepada Quran. Sebab Quran ni adalah wahyu. Pasal dalam mengenal Allah Ta'ala, nak menzahirkan kita ni tidak menyembah selain Allah Ta'ala dan tak sekutukan Allah Ta'ala, hanya cara dia kita dapat dengan wahyu, bukan dengan cara akal kita. Jangan cari keredaan Allah Ta'ala dengan cara bukan wahyu. Faham? Allah Ta'ala redha pada kita, tapi buat cara yang kita reka sendiri, maka terbatal perkara berkenaan. Sebab ini kita kata ikatan wahyu tadi penting. Di sini Allah Ta'ala force untuk kita apa? Faham berkenaan dengan tajuk kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata Muhammad tipu, dan datangkan macam mana Muhammad bawa 10 surah. Satu surah tak mereka takkan boleh buat macam tu. Sedangkan dia kata apa? Dia kata terputus, dia kata lantas mereka disenyapkan daripada menjawab. Terputus pada mereka segala punca, dan mereka beralih kepada memerangi dan berdegil. Last sekali mereka buat apa? Degil lah. Just hanya berdegil saja. Kenapa tak nak? Tak suka, tak puas hati. Mana macam tu kita kata yang dikatakan oleh macam Abu Jahal kan? Dia kata fa innahum la yukadzibu. Ada kot. Fa annahu la. Okay. Okey, ini Tirmizi ni. Kita macam ni, apa dalam apa ayat apa
daripada Ali bin Abi Thalib, anna Abu Jahal wa Abu Jahal qala lin nabi, dia kata kepada nabi, inna la nukadzibuk, kami tak dustakan kau, walakin nukadzibu ma ji'ta bihi, tapi kami tak percaya dustakan apa yang kau bawa. Kami tak kata kau penipu, tapi benda kau buat tu tipu. Itulah. Okey. Jadi sebenarnya dia ada kes dia. Bila orang tanya pada dia, pada Abu Jahal, kenapa kau tak nak percaya Muhammad? Tahu dia kata apa? Dia kata, keluarga kami dengan keluarga Bani Hashim, keluarga Muhammad, seperti dua kuda yang berlumba. Mana anything yang nak keluarga dia buat, kami akan buat. Keluarga Rasulullah SAW bagi orang minum orang haji, dia pun buat juga. Keluarga dia Rasulullah buat sekian. Tapi satu hari dia kata, keluarga Muhammad kata apa? Kami ada Nabi. Dia kata, bila kami pula nak dapat Nabi? Pasti takkan ada, dia kata. Demi Allah kita akan percaya dengan dia. Mana dia wording dia tak nak percaya tu hanya sebab kerana apa? Kerana dia belum, dia degil. Macam kita ada kisah berkenaan dengan 3 orang. Kan apa Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, dengan seorang lagi. Dia orang pergi dengar Rasulullah baca Quran. Tengah malam pergi dengar, kemudian besok datang lagi. Dia orang fascinated, rasa seronok. Tapi dia orang apa? Degil je. Mana tak ada hujah, tak ada keterangan, tak boleh menang, maka gunakan apa? Gunakan degil. Sifat degil lah. Yang lain tak ada benda. Hujah tak ada, habis dah. Tapi kita kata dari segi masalah kedegilan tu dia berlaku. Sedangkan jika mereka mampu untuk menentang, kan mereka menyampah dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka mampu, mereka lawan. Kan cabaran telah datang, dan buktikanlah. Okey, ia menjadi lebih ringan, lebih nyata. Pasal mudah Allah Ta'ala kecilkan skop. Nak lawan Muhammad SAW, tak payahlah kamu sekian-sekian. Datangkan sebiji macam apa dia bawa. Tak boleh 10 surah, tak boleh 1 surah, just 1 surah. Mana sedih Allah Ta'ala kata kalau kamu nak lawan Muhammad sangat kan, kamu kata dia penipu, dan ni dia cabaran. Allah Ta'ala kecilkan ringan, bahkan lebih kecil macam tu. Kalau dia kata nak compete tentang akhlak, orang takkan menang. Rasulullah SAW Allah Ta'ala jaga dia kecil, tak buat benda-benda yang haram, tak buat bahkan tak pergi pesta kerajaan orang, tak pernah buat benda-benda yang tak elok, tak pernah menipu. Mana ada, diorang tak ada, jangan kena create seorang lahir, jangan bagi menipu untuk lawan Rasulullah SAW. Tak boleh. So jadi Allah Ta'ala tak cabar mereka dengan benda mereka tak mampu. Allah Ta'ala cabar mereka dengan benda mereka mampu dan mereka tahu. Jadi sebab kita kata bila mukjizat para anbiya semua sekali, sifat dia macam ni. Sifat dia adalah sifat di mana bangsa tersebut faham, boleh lawan, tapi tak boleh lawan, tak mampu nak lawan. Contoh macam bila kita lihat Musa AS, Allah Ta'ala berikan dia mukjizat macam sihir. Tapi bukan sihir. Siapa clarify bukan sihir? Ahli sihir. Soalan, kenapa ahli sihir? Sebab ahli sihir pada zaman Fir'aun dahulu, mereka adalah the most, orang kata trusted people in the earth. On the earth. Mana tak ada orang lain. Fir'aun sendiri nak bunuh Musa AS sebab ahli sihir kata akan lahir seorang budak, akan jatuh kerajaan tuanku, betul tak? Maksud dia percaya tak ahli sihir? Ya. Bahkan Fir'aun ditakuti oleh orang ramai sebab dia ada sihir ramai. Yang jadi pembantu dia, semua jangan lawan, nanti kau kena maki dengan ahli sihir Fir'aun kan. Semua takut. Sekarang ni ahli sihir yang sokong Fir'aun kata apa? Musa punya tu bukan sihir. So, siapa yang clarification daripada orang paling tahu? Sekarang macam orang Arab zaman dahulu, Quran datang, mereka paling tahu berkenaan dengan syair, dan Allah Ta'ala zahirkan bab berkenaan bahasa, dan mereka paling pakar. Mereka Allah Ta'ala lemahkan mereka sebab mereka ni orang paling ditaati. Pasal mereka ni golongan penyair-penyair tadi, bangsawan. Macam Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, mereka orang paling pandai berkenaan syair. So mereka paling juga orang yang dihormati. So kalau orang ni sujud, tunduk, dia orang lain kena tunduk juga sepatutnya. Tapi mereka degil lah, kita kata degil. Macam ahli sihir Fir'aun, tunduk. Fir'aun yang percaya pada ahli sihir tak nak ikut. Bahkan dia marah ahli sihir dia kata apa? Adakah kamu beriman dengan Musa sebelum aku izinkan kepada kamu? Amantum lahu qabla an adzana lakum. Kamu iman pada dia sebelum aku izinkan kamu. Macam kalau Nabi Saleh, dia sini para anbiya yang kita tahu mukjizat dia tak banyak. Mukjizat maksud yang cabar. Kalau mukjizat macam Nabi Daud AS, mukjizat dia tadi untuk dia sendiri je. Bukan dia caut lawan kaum dia, tengok aku boleh buat tak. Bahkan kita kata ada para anbiya yang datang mukjizat untuk kata apa? Buat macam ni kalau kamu kata aku salah, dan datangkan macam serupa macam ni. Contoh macam kita kata macam Musa dengan Fir'aun, ya. Contoh lain macam Isa AS hidupkan orang mati dan sebagainya, ubat orang sakit dan sopak. Kenapa zaman tu perlukan benda berkenaan? So orang zaman berkenaan dia orang terkesan dengan fahaman-fahaman Greek lama. Ilmuwan seperti Plato, Galen, Aristotle dan sebagainya. Fahaman tersebut tersebar di kawasan Palestin ketika itu. Jadi orang-orang Rom pula menguasai kerajaan ketika itu. Lalu mereka Isa AS datangkan mukjizat yang bertentangan dengan kaedah perubatan. Ahli perubatan kata tak boleh jadi.
Tapi Isa datangkan dengan benda yang mereka faham. Mereka faham benda yang tak boleh buat. Ubat takkan boleh ubat. Kan mati tak boleh hidup dah. Tapi Isa datang buat benda berkenaan, menunjukkan dia ni utusan Tuhan. Lain macam Nabi Saleh. Nabi Saleh diberikan mukjizat dia daripada batu yang tak bernyawa keluar unta bunting. Kalau kita kenapa unta bunting? Sebab dia ada kaitan dengan fahaman kaum dia. Kaum dia kerja apa? Kerja pahat bukit buat rumah. Sebab orang pahat bukit buat rumah, dia tahu tak dalam batu boleh ada nyawa ke tidak? Dia tahu. Jadi bila Nabi Saleh alaihissalam tunjukkan dengan dia, belah batu keluar unta bunting. So orang kata apa? Ini benda tak boleh compete. Itu sebab zaman Rasulullah SAW dahulu macam tu juga. Dizahirkan melalui kadar orang paling pandai, orang paling dihormati, paling ditaati zaman berkenaan, atau ilmu paling diorang faham. Pasal Al-Quran kata bila ditujukan itu. Jadi bila Allah Ta'ala cabar mereka dengan datangkan macam Al-Quran sebiji, ini dah cukup ringkas. Pasal mereka paling pandai bahasa dan lawan ikut bahasa. Allah Ta'ala tak suruh lawan cara lain. Semua ini dia kata dengan keadaan mereka sebagai penguasa balaghah dan irama, mana rhythm, bersyair, sedap dan sebagainya, diorang adalah ahli dalam benda tersebut. Serta daripada mereka diambil kefasihan lidah bahasa. Lidah bahasa Arab diambil fasih daripada orang-orang Arab tadi. Kan apa syair-syair kan macam 7 syair yang digantung-gantung tu kan. Bahkan dikaji oleh ahli bahasa untuk sebagai rumusan berkenaan syair yang sedap macam mana. Kan dia jumpakan keindahan bahasa Arab tu, balaghah tu dia tengok daripada situ. Tapi diorang tak boleh buat Quran. Tak boleh buat seperti Al-Quran, bukan Quran, buat macam Al-Quran, tandingi Al-Quran, tak boleh. Maka Allah nak kecilkan skop, buat macam Quran. Paling kurang 3 ayat. Macam surah Al-Kautsar kan? Paling kurang 3 ayat. Tapi mereka tak boleh. Ini menunjukkan bahawa aspek-aspek yang penting. Di dalam Al-Quran terdapat banyak aspek-aspek yang membuktikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak dimaksudkan dengannya mencabar bangsa Arab. Banyak aspek lain seperti aspek kejadian manusia, aspek berkenaan dengan kilat, macam mana kilat jadi, aspek berkenaan dengan angin lautan tu macam mana, ada apa kan ribut dan sebagainya kan. Itu diterangkan. Okey, kemudian berkenaan dengan tajuk kedalaman laut, kegelapan lautan, kemudian berkenaan dengan ombak dalaman, berkenaan dengan macam-macam benda, klorofil. Banyak benda, tapi yang itu tak dituju kepada bangsa Arab. Dituju kepada mereka dahulu adalah bahasa. Sebab apa? Dan ini adalah seperti perkhabaran-perkhabaran gaib. Dia kata bentuk persyariatan biasanya, banyak perkhabaran gaib, contoh macam Al-Quran Karim cabar datangkan dengan berita-berita yang akan datang, apa yang akan berlaku dan sebagainya, atau apa yang telah lalu. Apa yang telah lalu, contoh macam apa berlaku pada zaman kisah Adam alaihissalam, atau kisah Nabi Isa, kisah Musa alaihissalam. Kan Allah Ta'ala berikan kisah tadi. Tak dicabar dari aspek itu. Tak dicabar dari masalah datangkan kisah yang lebih menarik, tak. Tapi apa? Dicabar mengenai bahasa. Kalau cabar mengenai kisah menarik, macam-macam orang mereka kan. Tapi bila Al-Quran ceritakan berkenaan dengan kisah umat terdahulu, kan, apa benda berlaku kiamat nanti, bukan itu aspek yang cabar mereka. Dan juga macam juga persyariatan yang bijaksana. Macam mana Al-Quran Karim ajarkan kita puasa, limitation dia ada limit. Kan Allah Ta'ala kata sumatimus siyama al-lail fakulu washrabu. Kalau Allah kata makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, daripada sehingga nyata bagi kamu terang fajar, garisan garisan malam, gelap malam daripada terang fajar, terang siang. Mana fajar naik je, mana mulakan puasa situ. Mana dia kata fakulu washrabu hatta, mana makan minum sehingga nyata pada kamu terang siang berbanding dengan gelapnya malam, daripada fajar berkenaan. Kemudian Allah kata sempurnakan puasa sehingga malam. Jadi bila kita kata limitation waktu berkenaan, limit. Dan bila kita kata limit berkenaan puasa ni, taklah berpanjangan waktu ikut akal kita, makin lama berlapar makin bagus. Tapi Al-Quran limitkan kepada apa? Terbit fajar, terbenam matahari. Yang mana generally punya lingkungan masa dia hanya setakat dalam dalam 12 hingga 19 jam. Paling lama 19 jam. Paling lama 19 jam. Paling lama 19 jam. Kalau untuk sahur, dia sebenarnya tak puasa lama pun. Kalau untuk bersahur, dia tak puasa lama pun sebenarnya. Kan dia kalau sahur, kalau dia buka awal pun tak puasa lama. Dia kata orang tu tak bersahur, ya, mungkin 24 jam. Kalau dia tak bersahur, mungkin 24 jam. Tapi anyway, mana bentuk persyariatan tadi, kita kata perlu kajian, pemahaman sebagainya. Ini orang Arab tak dicabar dalam perkara ni. Allah tak cabar mereka berkenaan dengan tajuk ni. Tak cabar mereka berkenaan dengan hygiene, personal hygiene. Allah tak cabar situ. Maka Allah tak cabar mereka. Serta juga petunjuk-petunjuk ijaz ilmi yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah benar. Banyak lagi petunjuk-petunjuk yang berkenaan dengan mukjizat saintifik yang membuktikan bahawa Quran adalah benar. Itu banyak. Tapi orang Arab tak dicabar di situ. Dicabar mereka dari segi bahasa Arab saja. Bahasa. Keindahan bahasa lawan.
Tapi bukan berkenaan dengan masalah kandungan apa pun dia terkandung dalam Al-Quran Karim. Setelah Al-Quran menaikkan semangat mereka dan menendahkan ketidakbenaran mereka, sehingga walaupun cukup dorongan-dorongan mereka untuk menentang, ia memastikan pula kepada mereka bahawa mereka tidak akan mampu. Dengan kalimah apa? Walan taf'alu. Dini terdapat i'jaz tersendiri, di mana ia menetapkan bahawa mereka tidak akan menentang dan tak sekali-kali akan mampu untuk itu. Mereka dan tidak juga siapa yang datang sesudah mereka. Mana siapa datang sesudah orang Arab pun tak boleh buat juga. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Allah Ta'ala ulang 2 kali. Mana kalau kamu tak boleh buat, kamu takkan sekali-kali boleh buat. Mana maksud dia sekarang dan akan datang. Dan oleh kerana telah nyata kelemahan, maka tiada hadapan mereka melainkan mesti percaya kepada Al-Quran. Dan jika mereka tak beriman, maka tiadalah ia melainkan kedegilan. Dan dengan ini mereka layak neraka. Kerana kalau lain itu fa illam taf'alu Allah kata fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu akan neraka yang bahan bakar dia manusia dan batu batan. Kamu tak boleh buat, maksudnya Quran itu benar, maka bersiap sedialah kamu untuk api neraka. Melayak mereka untuk neraka yang nyalakan dengan manusia dan berhala-berhala yang dahulu disembah selain daripada Allah Ta'ala. Bismillah Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Fa innakum wa ma ta'budun min dunillah hatabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa kamu sembah selain Allah Ta'ala adalah bahan bakar bagi api neraka. Okey, hatabu jahannama akan jadi bahan bakar bagi kayu api bagi api neraka. Okey, antum laha waridun, kamu pasti akan masukinya. Ini Allah Ta'ala kata pada orang yang kafir. Inilah api yang keras yang disediakan oleh Allah dan disiapkan untuk golongan kafir. Maka ia adalah api yang khas untuk mereka yang tidak akan berkongsi bersama mereka padanya selain daripada mereka. Mana dua orang yang akan dapat api yang macam ni. Maka kita kata orang yang tak nak percaya ni sama masuklah. Yang tak percaya tadi bukan semestinya zahir. Tak percaya dalam hati pun sama. Yang orang munafik yang tak percaya pun sama juga. Kan mereka kalau ikutkan mereka tak nak percaya bukanlah dengan masalah zahir. Dalaman mereka tak nak percaya kepada Allah Ta'ala, tak nak percaya Muhammad Rasulullah. Tentu sebab mereka menentang dari secara dalaman. Mana sebagaimana manusia itu tak nak beriman, maka diorang layak. Setelah Allah Ta'ala buktikan Al-Quran adalah benar, Muhammad punya tanda kebenaran dia adalah nyata, maka tak ada siapa ada hak untuk menentang. Siapa menentang, maka kufur. Dan kufur tadi, neraka lah tempat dia. Lain tidak ada. Jelas Baik. Ada soalan? Tak ada Jadi faham maksud dia, kita kata aturan berkenaan dengan ni start nak masuk berkenaan dengan khilafah di muka bumi. Allah Ta'ala terangkan dialah, maka sembahannya dia. Kemudian bila kita kata setelah masuk tajuk beriman, maka nak tak nak pembuktian Muhammad Rasulullah itu adalah penting. Lepas itu Allah Ta'ala mulakan dengan tajuk beriman dengan kitab. Lepas ni Allah Ta'ala terangkan pula berkenaan dengan tajuk berpindah kepada keimanan tentang hari akhirat. Nak balasan untuk hari akhirat nanti, apa yang disediakan untuk manusia yang beriman. Faham Ini kita maksudnya Allah Ta'ala pindah lepas terangkan ini kalau yang kufur macam ni, sekali masuk pula yang beriman nanti apa dia akan dapat. Beritakan gembira pada mereka, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad beri berita gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apa yang mereka akan dapat pada hari akhirat nanti. Untuk kita percaya. Maksudnya kalau kamu beriman, kamu kufur, ini dia. Kalau kamu beriman, inilah keadaan kamu yang kamu akan dapat. Allah Ta'ala akan terangkan berkenaan dengan rezeki dan juga keelokan yang ada pada hari kiamat nanti. Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Ada soalan? Tak ada Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ni kita ada kuliah berkenaan dengan kursus haji. Ya, siapa yang pergi haji pergilah, tak ada masalah. Tapi siapa yang nak tambah ilmu, silakan boleh datang. Dia akan dibawa oleh Ustaz Syafizan. Dia tu yang minggu lepas berkenaan dengan teori. Hari ni untuk praktikal. Tapi tak adalah kita akan buat tawaf. Mungkin ada dia buat video ke apa sebagainya untuk tunjukkan. Letak kursi tengah-tengah tawaf orang ramai, masalah. Jadi SQ ni. Baik. Jadi faham Jadi kita kata dia akan ajarkan secara praktikal lah insya-Allah hari ni. Wallahu a'lam.